Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu di Pos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu di Pos. Hari ini kita akan bincangkan bersama dalam pendidikan Islam tahun 1 dalam tajuk Solat Tiang Agama. Jadi, solat tiang agama ini berada dalam bidang ibadah, buku teks, muka surat 102 hingga 104. Bagi guru-guru, standard kandungan kita per hari ini 4.1, standard pembelajaran kita 4.1 sehingga 4.4.5. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini diharapkan murid-murid dapat menyatakan pengertian solat fardu dan hukum menunaikannya. Yang kedua, menerangkan hukum kewajipan menunaikan solat fardu berdasarkan dalil nakli. Yang ketiga, menghuraikan solat fardu dan waktu menunaikannya. Dan yang keempat, menganalisis kepentingan menunaikan solat fardu. Dan yang terakhir, mengaplikasikan solat fardu di awal waktu. Jadi seterusnya, mari kita tengok ni gambar-gambar orang bersolat adik-adik. Di mana-mana pun kita kena solat. Yang ni ketika sakit, duduk di atas kerusi pun kena solat. Yang ni tentera negara mana tak tahu. Solat juga. Yang ni tengah padang pasir solat, di salji pun solat, yang ni di ladang tandus pun solat, yang ni atas buk pun boleh solat. Yang ni sakit, kita boleh solat di mana-mana. Dan apabila masuk waktu, wajib sembahyang 5 waktu itu, di mana-mana kita boleh solat. Seterusnya, kita tengok apa itu pengertian solat. Solat ialah perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu maksud solat. Perbuatan yang kita tengoklah orang sembahyang tu. Mula-mula sekali angkat takbir, yang last sekali bagi salam. Jadi kita tengok apa dalil nakli suruh solat ini. Dalam surah An-Nisa 103. Jom kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu dalam surah An-Nisa ayat yang 103. Sekali lagi kita baca. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi itu adalah dalil nakli ataupun hujah untuk kita sembahyang. Maksudnya sesungguhnya solat itu ialah ketetapan yang diwajibkan kepada orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita tengok hukum menunaikan solat 5 waktu. Wajib menunaikan solat 5 waktu, 5 kali sehari bagi setiap orang Islam. Semua wajib kena sembahyang 5 kali
sehari. Yang cukup syaratnya, ada syarat-syaratnya, seperti sudah balik, maka wajiblah dia, tak boleh, ataupun sihat tubuh badan, maksudnya waras lagi fikiran, wajib atasnya menunaikan solat 5 waktu. Jadi kita tengok waktu menunaikan solat. Kita pergi dulu sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni kita tengok terbit fajar sadiq. Kalau kita tengok pagi-pagi, ada keluar macam ada cahaya-cahaya sikit ni, maka bermulalah waktu subuh. Dan akhirnya kita tengok macam ni, dah nampak cahaya matahari, dah keluar terang tu, itu maksudnya sudah habislah waktu subuh untuk kita solat. Tapi sekarang mudah, kita tengok jam aja. Kita tengok jam, tengok takwim, pukul berapa masuk subuh, pukul 6 ke, pukul 5.55 ke. Jadi kita tahu dah situ masuk subuh. Tapi kalau ditakdirkan kita pergi ke tempat ataupun jam kita mati, kita tak tahu pukul berapa masuk, jadi ini lebih tepat kita tengok kepada alam kita ini. Kita tengok cahaya matahari, itu maksudnya sudah masuklah waktu subuh. Seterusnya kita tengok waktu zuhur. Waktu zuhur, macam mana kita nak cam dia masuk zuhur. Ini dia letak tiang. Nampak adik-adik? Nampak kot tiang ni? Tiang ni gelincir matahari dan terbentuk sedikit bayang. Maksudnya matahari macam ni, pagi dia naik sini. Naik sampai sini. Lepas tu dia masuk ke sama betul. Matahari lebih sikit sini, bayang akan keluar belah sini. Belah sini, jadi ada bayang sikit tu, maka menandakan sudah masuk waktu zuhur. Kalau kita ada jam. Dan inilah kiraan yang terbetulnya, terbaiknya. Dan bayang-bayang sama panjang dengan objeknya. Maksudnya, sama panjang itu, objek dia panjang tu, kita terukuk macam ni, sini bayang dia sampai, maka di sini kalau lebih, sudah masuk asar. Maksudnya sampai betul-betul tu, tu waktu yang terakhir bagi sembahyang zuhur. Jadi seterusnya kita tengok waktu asar pula. Waktu asar. Ni tadi zuhur, sini bayang dia sama betul. Asar sudah jauh panjang gitu. Itu maksudnya bermulalah waktu asar. Di akhir asar itu terbenamnya matahari, nampak cahaya matahari macam ni, maka berakhirlah waktu asar. Seterusnya kita tengok waktu maghrib. Dah terbenam matahari masih ada cahaya lagi, maka bermulalah waktu maghrib. Seterusnya dah gelap betul, dah habis maghrib. Seterusnya masuklah waktu yang terakhir, iaitu waktu isyak. Waktu isyak, gelap dah gelap itu, maka bermulalah waktu isyak. Dan terbit fajar sadiq. Apa fajar sadiq tadi? Yang Ustaz sebut yang mula-mula sekali, waktu subuh itu, kita dah nampak cahaya gini, maksudnya dah tak boleh sembahyang isyak. Waktu isyak ini waktu yang paling panjang. Kalau kita dari sekarang ni isyak awal 8.10, 8 suku dah masuk. Maksudnya daripada 8 suku sampailah 5 masuk subuh esok, dekat pukul 6, 5.45, 5.50 itu, di situlah waktu sembahyang isyak. Jadi itu cara-cara kita nak tahu, kita tengok alam ini, cara kita nak tahu 5 waktu sembahyang 5 waktu. Jadi ni secara ringkasnya macam inilah pergerakan matahari itu. Kita tengok tu, maksudnya subuh matahari tak keluar lagi. Ni dari segi zahir kita nampaklah matahari tak keluar lagi. Jadi apabila dia dah dekat, dia dekat sini, cahaya akan keluar. Jadi kita nampak, maka bermulalah waktu subuh. Lepas tu sampai ke matahari betul-betul atas kepala kita ni, dia beralih sikit ke kiri ni, ada bayang sedikit. Jadi bermulalah waktu zuhur. Sampai di sini, bayang dia sama dengan kita, dah lebih sikit, masuklah waktu asar. Matahari turun, dia dah tenggelam sikit ni, cahaya ada ni, masuk waktu maghrib. Sampai dia tenggelam betul, dah tak nampak cahaya di sini. Jadi bermulalah waktu isyak. Lebih kurang gitulah gambaran
kasar untuk kita tahu waktu-waktu sembahyang. Jadi kalau kita tersesat kat hutan ke, kita pergi camping tak bawa jam ke, jadi kita boleh tengok matahari. Seterusnya kita tengok kepentingan menunaikan solat 5 waktu. Yang pertama, bukti keimanan kepada Allah. Maksudnya Allah perintahkan kita untuk solat. Jadi kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Perintah dia itu dengan kita menunaikan sembahyang. Dan dibimbangi juga dengan kita tak sembahyang. Boleh menjadi bukti kita tidak beriman kepada dia. Masya Allah, minta dijauhkan. Waliyahzubillah. Setelah menghapuskan dosa-dosa kita ni banyak. Setiap orang ada kesilapan dan kesalahan yang nampak dan tak nampak. Jadi sembahyang ini boleh menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Mendapat pahala dan menguatkan iman. Dengan sembahyang boleh bertambah lagi pahala kita dan menguatkan iman kita. Memperoleh ketenangan. Dengan sembahyang orang dapat ketenangan. Dalam sembahyanglah tempat dia mengadu masalah dia kepada Allah. Membentuk akhlak mulia dengan kita sentiasa menjaga amanah Allah, menjaga agama, Allah akan buahkan hasil kita akhlak yang mulia, insya-Allah. Yang terakhir, mendisiplinkan diri dengan sebab kita sentiasa tahu masuk zuhur sembahyang zuhur, masuk asar sembahyang asar, masuk maghrib sembahyang maghrib. Secara tidak langsung dia akan mendisiplinkan diri kita dengan ketepatan waktunya. Jadi info tambahan lah. Hukum meninggalkan solat. Kalau sengaja dan mempersendakannya. Apalah solat ini bukan wajib pun. Maksudnya dia dah lah tinggal. Orang tanya dia, kenapa kamu tinggal? Solat bukan wajib pun. Bukan jadi apa-apa pun. Kalau tak semayang, itu dah sampai tahap mempersendakan itu. Hukumnya menjadi kafir dan wajib bertaubat. Wajib bertaubat. Kena pesan kat dia, kamu ni dah boleh, dah kira murtad dah kamu ni. Sebab kamu persendakan agama, mempersendakan solat ni. Suruh cepat-cepat bertaubat. Sengaja kerana malas. Dia tinggal sebab dia malas, dia dah tahu sembahyang itu wajib. Tapi dia tak sembahyang juga. Dikira fasik dan wajib juga bertaubat. Maksud fasik ini orang jahat lah. Dia malas, dikira fasik. Tidak sengaja, dimaafkan. Kalau tak sengaja, tak apalah, dimaafkan. Contoh, kita dah ambil air sembahyang, tiba-tiba kawan ajak pergi main bola. Kita pergi main, balik, tadi dah sembahyang ke tak tadi? Jadi, dengan sebab kita terlupa kita dah sembahyang ke belum itu, sampai kesudah lah kita tak ingat kita tak sembahyang lagi tu, maka dimaafkan. Jadi itu perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan sembahyang. Jadi ingat adik-adik, jadi kita sentiasalah sembahyang di awal waktu, barulah bertambah pahala kita tu. Sembahyang berjemaah lagi, bertambah lagi pahala. Itulah pahala yang dijanjikan oleh Allah. Yang buah pentingnya, dia akan membentuk diri kita seorang peribadi Muslim yang sejati, insya-Allah. Jadi sekadar itulah perkongsian Ustaz pada hari ini. Ingat pesan Ustaz selalu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi.